Assalamualaikum. Selamat kembali pada channel Luffy Osman. So, sejak 2 minggu ni kerajaan telah membenarkan kita untuk rentas negeri. So, ada di kalangan kita ni yang rentas negeri untuk balik ke kampung, jumpa mak ayah. Yelah, dah 2 tahun dah tak jumpa kan. So, masing-masing lah nak lepaskan rindu. Dan ada juga di antara kita yang pergi ke negeri lain untuk piknik, melancong, especially pergi ke Pulau Langkawi, Genting Highland dan sebagainya lah. So, apa-apa pun, walaupun kita dah boleh rentas negeri, so kita kena jaga SOP, kita kena sentiasa pakai face mask dan juga sentiasa pakai hand sanitizer kat tangan supaya kes ni, kes COVID-19 di Malaysia masih lagi terkawal lah. So kita tak nak peristiwa rentas negeri yang dulu ataupun pilihan raya Sabah yang menyebabkan kluster gelombang ketiga kembali meningkat di Malaysia. So apa-apa pun kita kena jaga diri, seronok pun seronok juga. So kalau balik kampung tu, kalau boleh janganlah kita buat gathering, kita buat berkumpul ramai kan, sebab kita tak tahu sama ada di kalangan mereka yang masih lagi bergejala dan merupakan carrier kepada virus COVID-19. Mira kepada sesiapa yang ingin travel ke luar negara, especially traveller tega lah, yang jenis carry bag kan, lepas tu duduk kat hostel. So baru-baru ni ada berita menyatakan yang 22 negara yang menerima pelancong Malaysia yang lengkap vaksin untuk ke negara mereka tanpa kuarantin guys. So berikut adalah senarai 22 negara yang membenarkan rakyat Malaysia untuk ke sana tanpa. Antara negaranya lah, so tak hafal. So kita tengok lah. Brazil, Kanada, Mesir, Mesir best tu, Maldives, Belanda, Pakistan, Turki, UK, US, UAE, Jerman, Jerman best tu, Ireland, Finland, Mexico, Spanyol Spanyol kalau siapa nak pergi Barcelona tu, dan Switzerland. So sebanyak 22 negara. Dan baru-baru ni juga jiran kita Thailand telah membenarkan pelancong Malaysia yang lengkap 2 dos vaksin untuk ke negara itu tanpa menjalani kuarantin. Okey, antara negaranya lah, so Brazil, Kanada, Mesir, Mesir best tu, Maldives, Belanda, Pakistan, Turki, UK, US, UAE, Jerman, Jerman best tu, Ireland, Finland, Mexico, Spanyol Spanyol kalau siapa nak pergi Barcelona tu, dan Switzerland. So sebanyak 22 negara. Dan baru-baru ni juga jiran kita Thailand telah membenarkan pelancong Malaysia yang lengkap 2 dos vaksin untuk ke negara itu tanpa menjalani kuarantin. Baru ni Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha telah pun mengumumkan menerima pelancong yang daripada negara-negara yang berisiko rendah COVID-19 seperti Malaysia. So ini merupakan berita gembira untuk buat kita semua, especially kepada backpacker yang teringin nak pergi Thailand dan juga ingin memulakan cara-cara untuk menjadi backpacker. So korang boleh pergi ke Thailand sebagai tempat pemula lah. Dan tapi syarat-syaratnya saya baca tadi, untuk ke Thailand tu korang kena ada insurans yang menunjukkan cover untuk sekiranya anda dijangkiti COVID-19, dan juga anda mesti menunjukkan anda lengkap 2 dos vaksin, dan juga anda hendaklah bawa pasport lah. So ada syarat-syaratnya, dan juga kena travel by aeroplane lah ataupun menaiki kapal terbang. So dia tak boleh simply macam jalan darat lah, tapi aku tak sure macam mana. So kalau korang tahu siapa yang dah experience Thailand daripada jalan darat baru-baru ni, korang boleh share kat komen. Tapi menurut Perdana Menteri, kalau siapa yang nak travel kat Thailand tu, dia kena guna kapal terbang lah, by air. Tapi semasa mendarat dekat lapangan terbang, anda kena book satu kuarantin lah untuk 1 malam yang diiktiraf oleh kerajaan Thailand untuk menunggu keputusan PCR sebelum memulakan travel anda di Thailand. So ini merupakan berita gembira untuk kita guys, sebab kita dah lama tak travel kan, dah dekat 2 tahun. So dengan bukanya negara-negara ni sebanyak 22 negara ni, so kita boleh merancang ataupun korang boleh plan nak pergi ke negara mana kan yang korang suka, yang dah korang IP kan selama ni kan. So korang boleh lah pergi, tapi jangan lupa kena buat
ujian PCR dan juga kena lengkap 2 dos vaksin lah. Selain itu korang kena ada juga insurans COVID kan. Kena tengok kriteria dekat 22 negara tu. Nanti dekat setiap laman web immigration tu dia akan bagi tahulah apa kriteria untuk kita buat sebelum kita ke sana. Baru-baru ni juga kerajaan telah pun menyatakan yang Pulau Langkawi telah bersedia untuk menerima kedatangan pelancong dari luar negara. Rata-rata rakyat Malaysia masih menyuarakan kebimbangan terhadap langkah ini kerana setakat ini program gelembung pelancongan yang dihaskan untuk pelancong tempatan saja ternyata berkesan dan efektif kerana kadar kejangkitan kes COVID-19 di Langkawi boleh dikawal, dan ini kerana sekiranya kedatangan pelancong luar ke Langkawi akan menyebabkan kenaikan kes COVID-19, membawa varian baru dan boleh menyebabkan kebarangkalian kenaikan kes COVID-19 di Pulau Langkawi dan juga Malaysia. Dengan langkah ini bagi aku rasa aku setuju dengan langkah kerajaan untuk menerima kedatangan pelancong luar kerana bagi aku kita dah kena adapt lah dengan kehidupan kita dengan COVID-19 ni, dan juga kita kena fikir yang kita kena selamatkan sektor pelancongan Malaysia yang terjejas teruk akibat pandemik selama 2 tahun ni. Memandangkan program gelembung pelancongan antara pelancong tempatan tu berjaya, dan apabila pelancong luar daripada Malaysia datang ke Pulau Langkawi, itu boleh menaikkan lagi ekonomi pulau itu sendiri kerana pelancong dari luar negara terbukti ada purchasing power yang lebih tinggi berbanding rakyat Malaysia. So apabila pelancong daripada United Kingdom yang punya mata wang pound sterling, iaitu 1 pound sterling sama 5 kali duit Malaysia, so apabila mereka menukar duit Malaysia itu yang ternyata lebih 5 kali lebih besar, so ini membolehkan pelancong daripada UK itu untuk membeli barang di Langkawi dengan kadar yang banyak dan juga harga yang lebih tinggi lah. Sebab duit mereka tu besar, so diorang boleh beli barang di Langkawi dengan tanpa rasa bersalah lah, cerita. So indirectly dia akan membantu sektor pelancongan dan sosioekonomi di Pulau Langkawi itu sendiri. Dengan menjadikan Pulau Langkawi sebagai model gelembung pelancongan, sudah tiba masanya Kementerian Pelancongan sendiri untuk membuka lebih banyak destinasi pelancongan yang menarik di Malaysia untuk pelancong luar lah, seperti Melaka, Pulau Redang dan juga Sabah lah. Sabah kita tahu banyak pulau-pulau yang menarik seperti Pulau Sepadan dan juga Pulau Manukan kan. So dengan menjadikan Pulau Langkawi sebagai model pelancongan ataupun model gelembung pelancongan ni, kita boleh membuka lebih banyak destinasi-destinasi yang menarik di Malaysia, dan eventually ataupun secara perlahan-lahan semua destinasi pelancongan di Malaysia boleh dibuka untuk pelancong luar negara lah. So dengan langkah ini saya bersetuju dengan pengumuman kerajaan untuk membenarkan Pulau Langkawi kepada pelancong luar negara. Tapi apa yang tak setujunya bila pelancong yang datang dari luar negara itu tidak mendapat 2 dos vaksin dan juga tidak menjalani pemeriksaan duluan seperti PCR lah. Loophole sikit dalam sistem immigration dalam membuat saringan kepada pelancong luar ni, ini boleh mengakibatkan masalah besar lah, lagi lebih pada rakyat Malaysia itu sendiri akibat penularan jangkitan COVID-19. Sistem ini akan berjaya sekiranya pihak immigration membuat pemeriksaan yang rapi dan juga ketat lah, yang mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So bagi aku sangat mengalu-alukan langkah ini kerana ini dapat membantu menaikkan balik sektor pelancongan di Malaysia yang telah terjejas teruk. Konklusinya, semakin banyak negara yang telah pun membuat SOP untuk membenarkan pelancong dari luar untuk datang ke negara masing-masing. So nampak gayanya dunia kita sedang pun memulih. The universe is healing. So kita kena hidup lah dengan keadaan COVID-19 ini, dan diharap agar semua yang ingin melancong dan ataupun tengah melintas negeri itu harap-haraplah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jaga jarak, jangan berkumpul di tempat yang ramai, dan juga sentiasa memakai penutup muka supaya kita sama-sama membantulah dalam mengawal ataupun mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 di Malaysia. So
Itu saja untuk video aku kali ni. So sekiranya anda suka dengan video ini, boleh tekan like, share dan subscribe di channel ini. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao ciao.